Maafkan yang tak boleh ikut Zoom. Okey. Sekejap. Okey. Okey dah. Saya buat rakaman dulu. Bismillah. Alright. Okey. Nampak poster? Untuk siri 2? Ya, Alhamdulillah. Okey. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina. Muhammad ibn Abdillahil Hadil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man sara ala hadihim ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah di atas segala nikmat Allah, rahmat dari Allah. Pada malam ini kita masih lagi diberikan hidayah oleh Allah. Allah memberikan kita peluang. Allah membimbing kita, memberikan kita kelapangan, kekuatan untuk kita mengisi waktu-waktu yang ada ini dengan kita memahami ayat-ayat Al-Quran, yang mana ayat-ayat Al-Quran ini bertemakan kisah-kisah Nabi, yang mana kisah-kisah Nabi itu pula kita memilih ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Allah Musa alaihimussalatu wassalam. Okay. Kisah Nabi Allah Musa bersama Firaun dengan Bani Israel. Kalau tengok tajuk besar dia cerita tentang kronologi. Tetapi kita nak belajar pada setiap hari Isnin dan hari Khamis ni bukanlah semata-mata kronologi. Tetapi kita akan, yang besarnya adalah nak mencari ibrah, pengajaran, nak mencari hidayah, dan kita nak mencari jawapan sebenarnya. Mengapa kisah Nabi Musa alaihi salam ni berulang banyak kali di dalam Al-Quran? Ramai yang tanya tentang maklumat itu. Kenapa? Maka nak berikan jawapan itu, maka kita kenalah mencari maklumat itu. Sudah tentu pasti ada sebab dia. Kalau tidak, Allah Ta'ala tidak ceritakan kisah Musa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siri kedua pada malam ini, tuan-tuan dah dapat nota ke belum? Ya, rakan-rakan yang di FB, kalau ada yang menyaksikan di FB Akademi Tadabbur Malaysia, kalau belum ada yang dapat nota, nanti tolong letak di bahagian komen. InsyaAllah, kalau boleh belajar setiap Isnin dan Khamis ni, kena ada nota. Walaupun nota ringkas, paling kurang kena ada. Tambah-tambah pula kita belajar secara online ni, jadi memang perlukan nota. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Malam ni kita nak belajar apa siri yang kedua? Siri yang kedua ni sebenarnya sasaran dia, kita panggil hasil pembelajaran dia, kita nak mengetahui, maknanya kalau kita berjaya 1 jam pada malam ni, kita akan dapat mengetahui tentang marahil. Dia panggil apa? Disebut sebagai fasa-fasa ataupun peringkat-peringkat kehidupan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Maknanya malam ni kita akan tahu kronologi cerita Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam, tetapi tidaklah secara panjang lebar, tetapi kita tahulah susunan cerita dia di dalam Al-Quranul Karim. Jadi malam ni insya-Allah kita akan usaha sampaikan dan dapatkan maklumat itu. Dalam masa yang sama, kita akan jelaskan
apakah surah-surah utama yang berada pada fasa-fasa cerita Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam ini. Itu di antara dua objektif besar yang kita nak capai pada malam ini dalam tempoh 1 jam ini. InsyaAllah. Tapi sebelum tu, saya nak membuat beberapa pembetulan di atas kelalaian saya pada hari Isnin yang lalu, kesilapan saya dalam memberikan maklumat tentang nama Nabi Allah Musa, cerita penyebutan Firaun, Harun dan Bani Israel. Tapi tak banyak, sikit saja. Saya tunjukkan. Kalau siapa yang ada melihat di video siri pertama, saya dekat dalam bawah komen FB tu, bawah video tu saya dah tulis dah ralat pada minit yang keberapa, pada saat yang keberapa saya telah tulis dekat komen tu. Ada kesalahan apa. Mungkin tuan-tuan yang dah ikut secara langsung ni, mungkin tak sempat dah kod untuk ulang balik semula. Jadi kalau nak lihat balik semula, saya ada nyatakan ralat ni gimana. Okey, ralat dia tak banyak, tapi walaupun dia tak banyak, perlu kita betulkan. Okey, tuan-tuan lihat dulu di slide yang saya nak betulkan. Okey, dia tak banyak sebenarnya, sikit je. Okey, begini. Okey, kita tengok dulu nota yang lepas. Okey, tak apa ni kemudian. Ni tak ada apa. Okey, nama Nabi Harun ni, nama Nabi Harun ni kita telah sebut pada minggu lepas, memang rakan-rakan kita beri bantuan, memang disebut 19 kali. Disebutkan nama Nabi Allah Harun di dalam Al-Quran. Okey, ini maklumat pertama. Maklumat yang kedua adalah pada penyebutan Bani Israel. Ini je saya nak minta betulkan. Pada hari Isnin yang lalu, siri 1, saya ada menyebutkan pada bilangan yang ke-9, Suratun Namli disebut sebanyak 3 kali. Sebenarnya hanya sekali sahaja. Jadi tolong betulkan. Penyebutan Bani Israel pada Suratun Namli hanya ada sekali sahaja, bukan 3 kali. Apabila berlaku pembetulan di sini, maka kita kena betulkan juga pada jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan ni pun saya minta tolong betulkan. Dalam nota yang tuan-tuan dapat ada 41. Sebenarnya hanya 35 kali. Hanya ada 35 kali. Saya wallahu ta'alam, adakah tuan-tuan sempat tak cari nama-nama yang kita belajar siri 1 tu, agak-agak sempat tak? Siapa yang sempat dia cari? Nama Nabi Musa 136, perkataan Firaun di dalam Quran, nama Harun dan Bani Israel. Ada tak di kalangan tuan-tuan dan perempuan yang dia sempat membuat pembetulan? Yang dia sempat mencari. Tak sempat kan? Tak apa. Saya faham. Dia banyak benda nak dibuat. Okey, tapi tak apa. Jadi saya minta maaf atas kesilapan menyebutkan pada bilangan. Saya ni kalau buat nombor-nombor memang saya agak pening sikit. Itu di antara kelemahan saya mengakui. Kalau buat nombor-nombor ni, memang kalau tak hati-hati, memang akan tersalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak. Boleh tengok balik slide yang nombor 1 tadi tu, yang pasal pembetulan tu. Kat mana ni? Nombor ni ke? Yang ni. Suratun Namli. Okey. Ustaz, nak snap dulu. Okey, boleh puan. Snap dah. Okey. Kebetulan Okey, kalau saya masih lagi salah, tolong betulkan. Tuan-tuan dan perempuan, tolong betulkan. Bagi tahu saya, tak apa, kita sama-sama belajar. Sebab kisah Musa ni dia banyak sangat data dia. Jadi saya tengah kumpulkan, sebenarnya saya tengah lagi duduk membuat lagi beberapa kajian tentang Nabi Allah Musa ni. Ya. Moga-moga Allah memberikan kita rahmat, Allah berikan kita berkat.
Lagi kita nak cari maklumat, lagi banyak ilmu Allah bagi. Saya memang sangat teruja sebenarnya. Untuk kita berkongsi maklumat ni. Sebenarnya saya lah yang paling banyak belajar sebenarnya. Daripada pembacaan, rujukan, ya. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah. Satu nikmat saya boleh tahu. Terus terang saya katakan, walaupun kita pernah belajar kisah Musa, tapi tidak sedetail yang kita nak belajar pada setiap Isnin dan hari Khamis ni. Kita akan belajar sampai habis. Jadi doakan pada Allah, Allah lapangkan urusan kita. Baik, kita teruskan dengan babak. Okey, dalam nota tu, kalau tuan-tuan tengok di depan skrin Zoom, tuan-tuan dan perempuan ni, untuk fasa-fasa ni, kita panggil marahil. Okey, ada dua kitab utama yang saya gunakan. Sebenarnya ada banyak lagi. Tapi cukup dua maklumat ni dari dua kitab utama. Okey, kitab rujukan utama, kalau kita tengok gambar di depan tu, adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Ad-Doktor Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dalam buku dia Al-Qasasul Qur'ani. Beliau ni di antara ulama yang banyak buat kajian tentang ilmu Quran. Bab sirah nabawiyah sebagainya. Tapi kalau siapa boleh baca, sebab dia bahasa Arab. Siapa boleh baca, Masya Allah. Seorang ulama yang cermat, ulama yang gigih waktu dia dengan Al-Quranul Karim. Jadi manfaatkan. Jadi kalau rujuk dalam kitab tu, dia bahagikan fasa kisah Nabi Allah Musa ni ada 5 fasa. Dia kata al-marhatul ula, al-marhalatus saniyah. Dia sebut ada 2 fasa, ada 5. Jadi saya kongsikan pada tuan-tuan apa yang ada kitab Arab tu, saya telah tulis dia di dalam terjemahan dia. Moga-moga kita dapat manfaat. Okey, ada 5 fasa. Okey. Tetapi kalau kita buka kitab lain pula, kajian yang dibuat oleh dia panggil Dr. Hasan Fadl, nama dia saya dapatkan nama dia sebab tak nampak tulisan kat situ. Dia panggil Dr. Fadl Hasan Abbas. Ni pun di antara tokoh-tokoh besar yang memang ilmu di bidang Quran ni masya-Allah. Semoga Allah mengganjari kedua-dua insan ini dengan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam buku tajuknya Qasasul Al-Quranul Karim. Kalau ingat tajuk dia, Kisah Al-Quranul Karim. Kalau kita buka buku Syekh Salah ni, sama juga. Kisah-kisah Al-Qurani. Ada beza. Kalau kitab kedua ni, penulis ni, Dr. Fadl Hasan Abbas ni, dia sebutkan fasa tu ada 6. Dia ada tambah 1 fasa. Kalau yang sesolah ada 5 fasa, tapi kalau Dr. Fadl Hasan Abbas, dia sebut ada 6 fasa. Okey, kita lihat dulu fasa yang ada dalam buku Al-Qasasul Qur'ani oleh Syekh Salah. Baik. Beliau telah mengatakan, dia kata fasa yang pertama, marhalah yang pertama, beliau meletakkan daripada cerita kelahiran Nabi Allah Musa alaihi salam sampailah Nabi Musa tu dia dapat wahyu, dilantik oleh Allah untuk menjadi Rasul. Ini adalah fasa yang pertama. Okey, fasa pertama. Maknanya daripada lahir sampai jadi Rasul. Tapi belum lagi jumpa Firaun. Dia hanya dapat wahyu menjadi Rasul. Dilantik oleh Allah menjadi Rasul. Okey. Tetapi kalau buku yang satu lagi, Qasasul Quranul Karim, fasa 1 dia hanya berhenti pada tajuk sampai Nabi Allah Musa ni dia jadi matang. Dia itu untuk fasa nombor 1 buku yang kedua. Okey.
Kalau buku satu lagi dia sampai jadi nabi. Tapi kalau yang buku satu lagi dia kata fasa pertama dari lahir sampailah jadi matang. Okey, tak apa. Kita baca dulu Syekh Salah, nanti kita buat perbandingan dan saya akan sebutkan mana yang boleh kita guna pakai. Okey. Fasa yang kedua, ini kronologi ya. Dia dah masuk tajuk kronologi ni. Okey, nanti kita akan berikan ayat dia. Sabar, okey? Kita sebut kronologi dulu. Fasa yang kedua bermula setelah Nabi Allah Musa dia jadi rasul, maka dia kena pergi dakwah lah. Maka apabila dia nak pergi berdakwah, maka dia kena dakwah kepada siapa? Dia kena dakwah, dia ada dua umat dakwah dia. Yang pertama adalah makhluk yang sombong, yang bongkak, yang rasa dia meninggi diri, iaitu Firaun. Ini fasa yang kedua. Daripada dia mula jumpa Firaun sampailah Nabi Allah Musa dia bawa keluar Bani Israel daripada bumi Mesir. Dia bawa keluar waktu bila? Waktu malam. Dia bawa keluar. Nanti kita akan belajar. Jadi fasa 2 ni sebenarnya cerita tentang dakwah Nabi Musa kepada Firaun. Okay, selesai. Kemudian fasa yang ketiga, Nabi Allah Musa bawa keluar Firaun daripada bumi Mesir. Ini di antara jawapan kenapa dakwah Nabi Musa ni dia jadi berat. Kenapa kisah Musa ni diulang banyak kali? Salah satu sebab dia, dia ni kena bawa umat dia keluar daripada Mesir tu. Kalau kita belajar kisah-kisah Nabi, tak ada Nabi yang kena bawa keluar umat dia. Malaikat Nabi Muhammad kan, dia bawa kepada hijrah kan. Tapi Nabi Musa ni, dia berhadapan dengan manusia yang bongkak, yang sombong, bahkan nak bunuh dia. Itu dia antara sebab. Nanti insya-Allah, nanti sepanjang kita ikut kronologi ni, saya akan sebutkan 10 sebab. Kenapa? Apa yang membezakan dakwah Nabi Musa dengan nabi-nabi yang lain? Okey, ini kita faham. Apabila dia bawa keluar Bani Israel keluar daripada Mesir, maka dia dikejar oleh Firaun. Lepas tu ceritanya Firaun tenggelam. Okey, habis cerita di. Maknanya kisah Firaun dia tamat pada fasa 3. Apabila Firaun tenggelam, habis cerita dia. Okey. Kemudian apabila masuk fasa 4, ini barulah fasa Nabi Allah Musa dengan Bani Israel. Di Sinai ni mana dia bawa keluar daripada Mesir, dia nak pergi masuk ke Palestin nak lepas tu. Ni Nabi Musa bersama dengan Bani Israel. Fasa 4 ni maksudnya watak cerita Firaun tu dah tak ada dah. Tapi Nabi Musa menghadapi isu kedua, iaitu nak didik, nak membentuk Bani Israel ni. Ini fasa yang keempat. Nanti kita akan sebut apa Bani Israel nak buat. Dah berjaya daripada Firaun kejar, tiba-tiba masuk fasa 4 ni, mereka nak minta Nabi Musa buat patung. Kat situ. Asalnya kita kena tahu Bani Israel dia beriman. Nanti kita akan ceritakan secara tak langsung, kita akan kupas Bani Israel. Okey. Lepas habis kisah dakwah Nabi Musa, ranjau hidup dia, dugaan dia dalam mendidik Bani Israel ni, Nabi Allah Musa pada fasa yang keempat adalah fasa akhir hidup dia, kisah dia dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Lepas tu Nabi Allah Musa wafat. Maknanya kisah Musa ni dengan Khidir adalah kisah-kisah yang hujung hidup Nabi sallallahu alaihi Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Okey, dapat tak kelima-lima ni?
Tapi kalau boleh pecahkan lagi, boleh. InsyaAllah nanti setiap kita belajar dekat fasa ni, kita akan pecahkan lagi dia punya kronologi tu. Nanti saya akan buat dia punya flow chart dia. InsyaAllah. Ini kita ambil yang utama dulu. Inilah 5 fasa yang dinyatakan oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam Al-Qasasu Al-Qurani. Okey, dapat tak kronologi dia? Okey. Ini 5 fasa. Kita pergi kepada cadangan yang dibuat oleh Al-Fadil Dr. Fadil Hasan Abbas. Dia pula bahagikan fasa Nabi Musa ni kepada 6 fasa. Dekat mana ada beza? Okey. Nombor 1 memang cerita tentang kelahiran Nabi Allah Musa. Cuma kita sebut tadi. Dekat fasa 1, buku yang kedua ni dia pisahkan kenabian. Dia hanya fasa 1 diletakkan kepada dari lahir sampai Nabi Allah usia dia matang. Matang tu sebenarnya sampai dia kahwin. Sampailah dia kahwin, dia nak bawa balik isteri dia. Balik semula ke Mesir. Kan dia pergi Madian. Nanti kita akan cerita. Satu persatu maklumat itu. Kita sebut dulu kronologi secara ringkas dia. Bakal kita ni panjang, insya-Allah. Kita tak tahu bila habis, selagi umur masih ada, Allah bagi kita rahmat, hidayah, kita akan teruskan. Insya-Allah. Okey. Lepas fasa 1, matang tu maksudnya sampai Nabi Allah Musa dia berkahwin lah. Okey, sampai dia nak balik semula ke Mesir. Yalah, ketika dia depan Madian, dia nak patah balik pergi ke Mesir. Fasa yang kedua adalah fasa bagaimana Nabi Musa dia dilantik menjadi Rasul. Dipanggil permulaan wahyu. Inilah pada fasa nombor 2 ni lah. Kali pertama dia naik ke Bukit Tur Sina. Nanti kita cerita insya-Allah. Okey, pada fasa yang kedua, dia mula-mula, maknanya on the way dia nak balik ke kampung dia setelah hampir kan kita belajar dia kahwin tu kan mahar dia kan hampir 10 tahun kan. Lepas tu dia balik semula ke Mesir. Ketika dia balik Mesir tu dia dapat wahyu. Itulah dipanggil permulaan wahyu. Okey, kita lanjutkan lagi. Perlahan kita belajar. Kalau dah dapat wahyu jadi rasul, maka kena buat apa? Maka dia kena menyampaikan dakwah, menyeru Firaun dengan kaum dia, dengan pembesar-pembesar dia. Ini dakwah kepada Firaun fasa 3. Masa fasa 3 ni Bani Israel dia berada di Mesir lagi. Jadi kalau kita boleh menguasai kisah Musa ni, kita boleh dapat jawapan. Nanti adakah Palestin ni tempat Israel? Tu kemudian kita cerita nanti. Kita cerita kemudian tu. InsyaAllah nanti kita akan sebut. Okay, kita ambil dulu kisah Musa. Sebab Musa ni adalah idol, figure besar bagi orang Yahudi. Jadi siapa dapat menguasai kisah Musa ni, Masya Allah. Allah berikan banyak maklumat-maklumat tambahan kepada dia. Okey, fasa 3 ni dakwah kepada Firaun. Okey. Lepas dakwah kepada Firaun, apabila dakwah kepada Firaun, dakwah kepada Bani Israel. Fasa 4 dakwah Bani Israel ni maksudnya dakwah kepada Firaun tu maksudnya watak Firaun tu dia tamat pada fasa 3 lah. Sebab Firaun dia dah tenggelam dah. Cuma Syekh Dr. Hasan Dr. Fadil Hasan Abbas ni dia tak sebut yang tenggelam tu. Cuma dia cerita pasal dakwah Firaun lah. Sama je. Sebenarnya dia sama. Lepas tu dakwah kepada Bani Israel. Apabila dakwah kepada Bani Israel, masuk fasa 5. Ada beza sikit. Fasa 5 ni lah yang sangat membezakan dengan apa yang dikupas oleh Syekh Salah. Fasa 5 ni, dia ada masukkan kurniaan Allah
kepada Nabi Musa. Nanti saya akan sebutkan contoh ayat dia dan kita akan lihat ketepatan fasa 5 ni. Perlukah ada fasa yang kelima ni? Nanti kita akan ceritakan. Lepas tu fasa yang keenam iaitu bersama hamba yang salih. Dia beza sikit. Kalau tadi bersama dengan Musa Khidir kan, dia ditulis al-janibus thalithu. Dia kata ma'al abdus salih. Samalah sebenarnya. Hamba yang soleh tu siapa? Nabi Khidir lah. Alaihissalam. Maknanya dia sama. Penghujung hidup Nabi Allah Musa, dia bersama dengan hamba yang soleh. Okey, sebenarnya daripada yang satu, yang 5 fasa dengan 6 fasa, tuan-tuan nak pilih yang mana? Sebenarnya dua-dua ini sangat tepat. Tepatlah. Dia sebenarnya lebih kepada kaedah je. Tak ada apa-apa pun. Nak guna 5 fasa pun boleh, nak guna 6 fasa pun boleh. Tetap ada fasa lahir sampailah fasa hujungnya bersama dengan Khidir. Nanti kita akan cari rahsia. Kenapa fasa hujung Nabi Allah Musa dalam suratul Kahfi? Itu insya-Allah kita akan lalui ketika kita cerita fasa yang ke-6. Inilah kronologi kehidupan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam secara garis besar dia. Okey, jelas. Nanti insya-Allah setiap fasa-fasa ni kita akan buat lagi dia punya sub-sub kronologi dia. Panjang cerita dia insya-Allah. Okey, selesai. Okey, saya nak sebutkan tuan-tuan yang fasa 5 ni. Okey, tuan-tuan boleh guna dua-dua ni kalau digabungkan, digabung yang pertama dengan kedua meletup. Gabung dua-dua tu masya-Allah. Satu ilmu Allah yang tak sabar sebenarnya. Kalau ikutkan nak cerita tiap-tiap hari. Sebab dia cerita kan, jadi sebab tu saya tak nak bagi ada lupa tu, sebab tu kita buat 2 kali dalam seminggu. Cukup dengan sejam cukup. Sejam Isnin, sejam Khamis kita ulang. Jangan terputus cerita ni. Kalau boleh terlepas, tengoklah balik rakaman. Sebab kita akan buat semua ayat. Okey, sekarang kita nak tengok fasa 5 ni. Pernah dengar tak fasa 5 ni? Kan, kurniaan Allah kepada Musa. Okey. Nak tahu ayat dia keberapa? Begini. Dalam nota ni, saya ada menyatakan himpunan surah-surah tentang Nabi Musa yang saya ambil yang 6 fasa ni. Yang 6 fasa ni saya nyatakan ayat-ayat yang telah dikemukakan di dalam kitab ni. Saya tulis je balik semula tapi saya dah buat semakkan juga kepada ayat-ayat Quran yang dinyatakan. Dibaca satu persatu. Okey, yang ini ya. Okey, ayat Quran dia apa? Kita boleh lihat di sini. Saya ada kongsikan. Cuma saya minta tuan-tuan tulis dekat fasa. Sebab dalam nota tu saya hanya tulis fasa 1. Tapi saya tertulis tajuk dia apa. Tuan-tuan kena tulis ya. Cuma yang kalau tengok fasa 1 jumlah surah dia tu, ini adalah untuk yang 6 fasa. Okey, bukan yang 5 fasa tadi. Okey, 6 fasa dia. Okey, saya sebut sekejap lagi, fasa ni ayat dia, fasa ni ayat dia. Cuma saya nak tunjukkan tuan-tuan kenapa ada fasa kurniaan kepada Nabi Allah Musa dengan Harun tadi tu. Okay, kita tengok dekat fasa nombor berapa? Fasa nombor 5. Okay, tengok fasa nombor 5. Okey, yang ini. Saya tak langsung kita belajarlah. Okey, kurniaan Allah kepada Nabi Musa dan Harun lah. Sebenarnya kepada Nabi Musa dan Harun. Diletakkan pada fasa yang ke-5. Kenapa? Ni ada beza sikit. Okey. Dalam maklumat fasa yang ke-5 ni, ada 2 surah sahaja yang dinyatakan yang boleh kita duduk pada fasa yang ke-5. Yang dicadangkan oleh Dr. Hasan. Dr. Fadil Hasan Abbas. Dia tukar-tukar nama dia. Susah nak menyebut dia. Okey. Surah yang pertama adalah Suratul Saffat. Surah nombor 37 ayat 114 sampai 22. Malam ni saya akan tunjukkan ayat dia. Okey.
Kemudian surah yang kedua suratul Anbiya, surah nombor 21 muka surat ayat 48 hingga 49. Pendek je ayat, ada 3 ayat saja kan. 48, 49, 2 ayat je. Tapi yang utama dekat As-Saffat. Okey, kalau tuan-tuan ada nota, kalau boleh tolong tulislah muka surat ke berapa ayat ni. Dah tulis tu beli mesin tagging, tahu tak mesin tagging? Kalau kita nak buat tagging kan, nak tampal-tampal tu ada jual sebenarnya dekat kedai-kedai buku. Cuma MCO ni saya tak tahu kedai buku boleh buka ke tak buka. Beli tampal. Tampal kisah Musa saja. Biar penuh. Okey. Kita tengok yang fasa nombor 5 ni. Sesuai ke tak sesuai? Maksudnya kita jarang dengarkan fasa tu. Sebenarnya memang ada kumpulan ayat yang disebut tentang apa yang Allah telah kurniakan kepada Nabi Musa. Jadi saya tunjukkan contoh ayat dia ya. Okey, tengok contoh ayat dia. Tapi saya tak bagi dalam nota lah. Saya baru siapkan juga tadi ni sebenarnya. Okey, cuba kita tengok ayat ni. Surah Saffat kan? Tengok ayat 114 apa 22. Kita tengok je ayat lalu, tengok ayat tu. Kalau kita baca ayat nombor 114, memang kita akan jumpa memang patut ada fasa yang kelima tu. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Wala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad mananna ala Musa wa Harun. Sesungguhnya kami telah melimpahkan, mananna ni pemberian lah. Allah kata sesungguhnya kami telah melimpahkan nikmat pemberian kepada Musa dan Harun. Sebab itu diletakkan fasa nombor 5 tadi, kurniaan pemberian dari Allah. Okey, apa dia kurniaan Allah kepada Musa dan Harun? Ayat 115 cerita, wa najaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim. Kami selamatkan mereka berdua dan kaum dia daripada kesusahan yang amat hebat. Lepas tu apa lagi Allah beri? Wa nasarnahum fakanu humul ghalibin. Kami tolong mereka sampai mereka menjadi orang yang berjaya. Terselamat mereka. Apa lagi Allah bagi pada ayat 117? Wa atainahumal kitabal mustabin. Kami berikan kepada kedua-dua dia kitab suci yang amat jelas keterangannya. Maknanya cerita pasal Nabi Musa lah. Dia dapat kitab apa? Kitab Taurat. Pemberian dari Allah tu. Lepas tu apa lagi? Wa hadainahumas siratal mustaqim. Kami beri pula kepada mereka ini petunjuk kepada kedua-dua dia kepada jalan yang lurus. Allah bimbing Nabi Allah Musa dengan Harun ke jalan yang lurus. Apa lagi mereka dapat? Apa kurniaan mereka dapat? Wa tarakna alaihima fil akhirin. Fil akhirin. Kami abadikan nama mereka bagi kedua-dua mereka dalam kalangan orang datang kemudian. Macam kita, orang datang kemudian, famous Nabi Musa, famous Nabi Harun ni kan. Ini antara kurniaan yang telah Allah beri kepada kedua-dua insan ini. Apa lagi yang Allah beri? Allah sebut pada ayat 120 sampai 122. Salamun ala Musa wa Harun. Salam sejahtera kepada Musa dan Harun ni. Inna kadzalika najzil muhsinin. Macam itulah kata Allah, kami membalas orang yang berusaha melakukan kebaikan. Innahuma min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya mereka berdua adalah daripada hamba-hamba kami yang beriman. Okey, dapat tak maklumat? Bermula ayat 114 sampai ayat nombor 122. Saya tunjukkan pada tuan-tuan ni untuk apa? Yang pertama adalah nak menunjukkan kepada tuan-tuan dan perempuan tentang kenapa ada beza fasa tadi itu. Dengan Syekh Salah berbeza dengan Dr. Fadil Hasan Abbas. Kenapa beza? Tapi kalau kita tengok perbezaan tu memang cantik lah. Memang kalau letakkan fasa yang kelima tadi tu memang dia tak sentuh cerita, dia tak bawa bersama cerita Firaun tak ada, Bani Israil pun tak ada kan. Tapi dia cerita secara umum untuk dua-dua figure ni. Jadi sangat sesuai. Yang kedua sebenarnya,
saya nak motivate tuan-tuan dan puan-puan supaya ayat-ayat yang kita nak belajar pada malam ni yang dikongsikan, kalau boleh dicari, dibuka. Jangan dibiarkan maklumat tu hanya ada pada nota. Kalau tidak nanti tertinggal. Sebab kelas yang akan datang siri 3, siri 4, siri 5 ni kita dah tak sebut dah ayat-ayat tu. Kita terus pergi kepada kisah dia. Sebab itu siri pertama tu saya minta cari dulu maklumat tu, sebab dia macam ni. Kalau tuan-tuan hanya dengar, tuan-tuan tak cari maklumat tu, dia berbeza tau. Kalau tuan-tuan cari tu, tuan akan rasa macam, pertama kita dapat buka Quran, Allah akan bagi pada tuan-tuan sesuatu. Dia akan sapat satu, Allah beri maklumat tu. Buat seperti saya cadangkan. Kalau nak tunggu masa kosong, memang tak ada kosong. Kita yang kena mengkosongkan waktu untuk mencari maklumat-maklumat ini. Nota dah ada, cari maklumat tu. Okey. Itulah. Sebutkan apa? Kalau saya dah paparkan ayat, berbeza saya hanya sebut nombor ayat. Betul. Kalau sekadar saya sebut surah nombor 37, ayat 114 sampai ayat 122, mungkin kita tak nampak. Tapi apabila kita paparkan ayat itu, kita dapati, memang saya kena buka ayat tu. Baru saya nampak dengan lebih jelas. Jadi ini sekadar kita dapat maklumat. Okey, dah selesai maklumat ni. Okey, kemudian kita tengok. Saya nak tengok jam pukul berapa ni. Okey, tak apa. Kita ada waktu lagi panjang lagi. Yang kita kejar-kejar. Okey, sekarang boleh tak kita pergi kepada himpunan surah-surah Nabi Musa yang 6 fasa ni? Yang 6 fasa. Okey, ni fasa pertama, kelahiran sampai dia matang. Tolong tulis. Matang tu maksudnya dia sampai dia kahwin. Nabi Allah Musa dia membesar dekat istana Firaun. Sampai umurnya matang tu, sampai kisah yang dia pergi tu, yang dia tumbuk lelaki tu. Jadi kisah fasa 1 ni 2 surah rujukan utama. Iaitu surah Taha dengan suratul Qasas. Tetapi kalau kita banding dua-dua ni, surah Taha ni pendek berbenar cerita dia. Ayat 37, 38, 39, 40 je. Surah Taha cerita Nabi Allah Musa macam mana dia lahir. Tapi ayat dia pendek je. Kenapa ya? Nanti saya akan sebutkan. Okey. Tapi cerita Nabi Allah Musa dia lahir yang panjang berada pada surah nombor 28 ayat 1 sampai ayat nombor 28. Tapi saya minta tuan-tuan pecahkan lagi. Dekat ayat 1 sampai 28 ni kita boleh pecahkan lagi kepada 2 bahagian. Kalau nak tahu Nabi Allah Musa mula dia dilahirkan sampai dia masuk ke dalam istana, ayat 1 sampai 13. Apabila masuk ayat 14, dia dah mula cerita tentang kematangan Nabi Allah Musa tu. Dia dah besar, dia dah dewasa, dia dah matang. Lepas tu sampai ayat 28, sampailah cerita dia berkahwin. Ayat 14, 28 tu start pada umur dia dah besar. Bermula ayat 14 tu lah, nanti tengah-tengah tu yang kisah yang dia tumbuk seorang lelaki sampai mati tu. Tapi waktu kes dia tumbuk tu, dia belum jadi Nabi lagi. Kena ingat, dalam fasa 1 ni dia belum lagi menjadi Rasul. Tetapi dia tak sengaja pun tumbuk. Nanti kita akan cerita kemudian kat situ. Maklumat tu ada 2. Tetapi kan, kalau kita perhatikan baik-baik, kenapa dalam surah Taha cerita Nabi Musa lahir pendek dia? 37 ayat dia pendek je kan? Tapi kalau dekat surah Qasas, ayat dia panjang. Kenapa dekat surah Qasas panjang? Kenapa dekat surah Taha pendek? Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha bijaksana. Allah Ta'ala cerita pendek dekat surah Taha ada sebab. Tetapi ketika Allah cerita kisah Nabi Musa panjang dekat surah Qasas, lahir dia tu panjang, ada sebab. Kalau kita tak belajar,
Kalau kita hanya baca Quran, kita tak dapat rahsia tu. Kita tak dapat maklumat tu. Nak tahu maklumat tu kenapa panjang dan pendek? Kejap lagi saya akan tunjukkan. Tak apa, kejap lagi saya akan tunjukkan contoh untuk fasa yang pertama. Kenapa ada panjang dan pendek? Inilah di antara sebab kita nak belajar. Kalau tengok tajuk besar, bukanlah tajuk kronologi tu je. Kalau nak sebut kronologi, habis dah tadi tu kronologi tu. Tapi sebenarnya, kita nak belajar bukan sekadar nak tahu tentang kronologi, tapi kita nak tahu, kita nak cari kenapa. Kenapa dekat surah ni panjang? Kenapa dekat surah ni pendek? Kenapa dekat surah ni ayat dia macam ni? Kenapa dekat surah ni ayat dia macam tu? Itu di antara rahsia yang kita akan bongkarkan sepanjang kita belajar ni. Kita minta pada Allah lapangkan dada kita. Allah beri kita hidayah taufik untuk kita dapat bersama-sama pada hari Isnin dan hari Khamis. Nanti saya akan sebutkan jawapan dia. Tapi ini adalah fasa pertama. Okey. Kemudian pada fasa yang kedua, permulaan wahyu ada 3 surah utama. Surah Taha ayat nombor ayat 9 hingga ayat nombor 30. Suratul An-Namli ayat 7 sampai 12 dan Suratul Qasas ayat 29 sampai 32. Okey. Kalau kita tengok dekat sini kan, surah Qasas kita jumpa tadi betul. Surah Taha kita jumpa kan fasa 1. Cuba kita patah balik tengok fasa 1. Fasa 1 kan dia ayat 28 penutup dia. Dia sambung dekat ayat 29 dekat mana? Dekat fasa 2. Nampak tak? Ayat 29 sampai 32. Dia dah masuk fasa 2 permulaan wahyu. Jadi surah Al-Qasas dia sambung. Tapi dekat surah Taha yang peliknya permulaan wahyu, cerita fasa permulaan wahyu surah Taha 9 sampai 23, tetapi dia lahir selepas fasa dapat wahyu. Kalau kita tengok kronologi, tak kena ni. Sepatutnya cerita dia lahir dululah, barulah dia dapat wahyu. Dekat sini nanti kita akan bongkarkan. Inilah kita nak tahu cerita. Ni nak membuktikan yang cerita pasal Nabi Musa ni bukan manusia, iaitu Allah. Kalau kita cerita, tentu kita akan cerita daripada lahir dalam surah. Ni kita akan cari kenapa. Okey, ni 3 surah utama ya. 3 surah utama termasuk An-Naml. Okey, dah selesai untuk fasa kedua. Kita sebutkan surah-surah yang membentuk bagi fasa ketiga. Fasa ketiga ni dia ada 17 surah semua sekali. Ada 17 surah yang membentuk fasa yang ketiga dakwah kepada Firaun. Okey, anak panah warna biru tu menunjukkan di antara 3 surah utama dari 17 surah berkaitan fasa dakwah Nabi Musa dan Harun kepada Firaun. Surah yang utama berada pada Al-A'raf ayat 103 sampai 136. Kita cari jawapan nanti. Kenapa kisah dakwah Firaun dia duduk panjang dekat Al-A'raf? Tentu ada sesuatu dekat Al-A'raf. Nanti kita akan belajar. Kemudian surah yang kedua utama surah Taha ayat 24 sampai 79 dan juga suratul Syu'ara ayat 10 sampai 68. Nanti buka Quran, tulis muka surat berapa, muka surat yang keberapa. Okey, kemudian naiklah suratul Furqan, suratul Namli, suratul Qasas. Okey, dah jumpa 6 surah untuk fasa 3, tambah lagi 6 surah lagi. Surah Al-Isra, surah Yunus 75 sampai 92, surah Hud, surah Ghafir, Al-Zukhruf, Ad-Dukhan. Okey, dah jumpa berapa surah? Dapat berapa surah? Ada 12 surah. Dan ada 5 lagi surah yang berbaki, iaitu suratul Dhariyat, Al-Mu'minun, Al-Haqqah, An-Nazi'at dan suratul Ankabut. 1 ayat je Ankabut tu. Nanti kita cari jawapan.
Kenapa dekat Al-Ankabut tu satu ayat je diselitkan? Kenapa? InsyaAllah nanti kita akan belajar. Kita akan cari rahsia ini di dalam Al-Quranul Karim. Kalau semua ilmu tu adalah ilmu dari Allah, kita je kena usaha lebih. Okey, dah sedapat 17 surah untuk fasa yang keberapa? Fasa yang ketiga. Maknanya hampir 20 surah lah. 17 surah hampir 20 surah. Maknanya kisah Nabi Musa ni dia banyak dekat dengan Firaun juga kan. Dekat kumpulan cerita pasal Firaun juga. Okey, kemudian kita tengok fasa 4 bersama Bani Israel. Okey, cuma dalam nota ni saya minta buat pembetulan. Nota yang saya edar pada tuan-tuan tu ada ralat dia. Sebab tu kadang-kadang saya suka hantar nota ni lepas kelas. Kadang-kadang saya sempat semak, tapi tak apa. Berbanding dengan nombor ni, Allahu Akbar ya. Tertukar-tukar nombor. Okey, tak apa. Dekat fasa 4 ada 6 surah utama. Fasa 4. Maknanya cerita Nabi Musa dengan Bani Israel ni, dia berada pada 6 surah utama. 6 surah utama ni, yang pertama dekat Al-A'raf lah. Suratul Al-A'raf. Dalam nota saya tulis 107. Saya minta tolong betulkan. Bukan bermula 107, tapi untuk fasa 4 bersama Bani Israel ini, dia berada pada kisah ayat 137 sampai 171. Kenapa saya tulis MK tu? Dan nota tak ada kan? Maksud dia, MK tu maksudnya surah Makiyah. Fasa 4 Bani Israel ni, bersama Bani Israel, ada 3 surah Makiyah, ada 3 surah Madaniyah. Kalau MD tu bukan McDonald. MD tu adalah Madaniyah. Kalau MK tu Makiyah. Okey. Ada 3 surah Makiyah, ada 3 surah Madaniyah. Kenapa? Nanti kita akan sebutkan. Itu tunggu siri sampai kepada fasa yang keempat. Okey. Surah Taha ayat 80 sampai 99 dan surah Ibrahim 5 sampai 8. Lepas tu duduk pada surah Baqarah. Bermula, dalam nota saya tulis nombor 9 kan. Sebenarnya kena tambah, bukan nombor 9, nombor 49 dalam suratul Al-Baqarah sampai ayat 74. Dekat surah Baqarah bermula duduk kumpulan ayat 49 sampai 74 ni, nantilah kita akan jumpa kisah yang sembelih jadi nama surah Al-Baqarah tu. Okey, lepas tu Al-Maidah dan juga surah Shaf. Okey. Jelas? Kalau kita nak belajar kisah Nabi Musa ikut susunan surah, kita tak jumpalah kisah dia lahir dulu. Kita tak akan jumpa bentuk kronologi itu dulu. Kalau kita nak belajar kisah Nabi Musa ikut surah Al-Baqarah, dia dah masuk terus lompat fasa 4. Jelas tak? Maksudnya kalau kita belajar ikut susunan surah, pasal Nabi Musa, dia akan terus lompatlah fasa 4 sebab surah Baqarah dulu. Sebab itu saya kena terangkan dulu susunan kronologi dulu. Supaya mudah untuk kita belajar. Kenapa Allah sebut Baqarah dulu dalam Al-Baqarah? Tentu ada sebab dia. Ini kita akan bongkar kemudian. Tapi untuk fahamkan kita susunlah ikut kronologi itu terlebih dahulu. Tapi bukan kita nak tumpu kronologi itu semata-mata. Tapi kita nak cari ibrah dia, kita nak tengok uslub pendekatan cerita-cerita dia. Okey, dah dapat maklumat tadi, kita masuk kepada fasa yang kelima. Fasa kelima tadi saya dah sebut, maka saya tak perlu nak ulang lagi. Kita pergi fasa yang terakhir sekali. Fasa yang terakhir adalah fasa Nabi Allah Musa bersama dengan hamba yang saleh, iaitu dalam suratul Al-Kahfi pada ayat 60 sampai 82. Maka tamatlah kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana dia wafat, Allah Ta'ala tidak cerita kepada kita. Tetapi endingnya, kisah Nabi Allah Musa kalau rujuk di dalam Al-Quran, dia hanya pada kisah dia bertemu dengan Khidir alaihi salam. Okey, dah habis. Selesai maklumat ni. Okey.
sebelum saya nak bongkarkan maklumat tentang kelahiran Nabi Allah Musa, kenapa dekat Toha pendek, kenapa dekat surah Qasas panjang, sekejap lagi. Tapi sebelum tu, ada tak maklumat yang ni? Kenapa saya kongsikan maklumat macam ni? Okey, maklumat ni macam ni. Siapa yang dia ikuti, dia boleh belajar kisah Nabi Allah Musa, Allah bagi kelebihan kepada dia, dia dapat maklumat package. Maksud dia, siapa belajar kisah Musa ni kan kita tahu kan, siapa belajar kisah Musa, dia akan cover Firaun. Itu tak nafikan dah. Dapat 2 dalam 1. Siapa belajar kisah Musa, dia akan dapat cerita pasal Harun. 3 dalam 1 dah. Dia belajar kisah Nabi Musa, dia akan dapat tahu kisah Bani Israel. Walaupun tak kesemua dia dapat 4 dalam 1. Bukan 4 dalam 1, 5 dalam 1. 5 dalam 1 tu, rupa-rupanya pada kisah Musa ni, kehidupan Musa ni, dia ada cerita lain yang diselitkan di dalam dia. Okey. Tengok maklumat di hadapan. Okey, begini. Boleh saya lanjutkan lagi tak apa? Tak perlu sejam lah. Lebih pun tak apa. Don't worry. Cuma tuan-tuan dan puan-puan lah. Boleh saya teruskan lagi ni? Boleh. Boleh. Boleh, Alhamdulillah. Boleh Ustaz. Okey. Boleh, Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Boleh. Okey. Bolehlah, boleh. Okey. Macam ni. Perlahan-lahan ya. Tarik nafas perlahan-lahan. Begini. Kalau kita belajar kisah-kisah dalam Quran, kalau kita betul nak belajar, boleh. Kita boleh kumpulkan tim, kita boleh kumpulkan pelajar. Siapa kalau dia nak belajar, saya nak belajar kisah je Ustaz. Bagi tamat belajar kisah, tuan-tuan boleh cover lebih kurang hampir 8 juzuk tahu sebenarnya. 1/4 sebenarnya. Okey, tak apa. Kalau kita belajar kisah-kisah dalam Quran, yang ni saya rujuk. Tengok di gambar buku tu tak? Gambar kitab tu, Qasasus Sabiqin. Ni dikarang oleh Syekh Salah. Syekh Salah, dia kata, kisah-kisah dalam Quran ni divide into 2. Dia kata, boleh dibahagi kepada 2 bahagian. Dia kata, kisah-kisah dalam Quran ni ada kisah para Nabi, 1 bahagian. Dia kata, lepas tu ada kisah bukan para Nabi, 1 bahagian. Nampak tak nombor 1, nombor 2? Okey. Kisah Nabi Musa duduk bahagian mana? Kisah para Nabi lah. Kisah dah pasti. Okey. Sekarang, kita nak pecahkan. Yang kisah bukan para Nabi ni ada berapa? Kalau dalam buku Qasasus Sabiqin yang saya tunjuk dalam gambar tu, Syekh Salah, dia bahagikan kisah bukan para Nabi, dia bahagikan ada, kita akan jumpa nanti, hampir 20 kan? Okey, sekarang ni kita pecahkan lagi. Kisah bukan para Nabi, dia terbahagi kepada 2 jenis pula. Ada kisah Bani Israel, ada kisah bukan Bani Israel. Bani Israel saja, kalau kita nak fokus kisah Bani Israel dia bukan Nabi. Tetapi dia diselitkan dengan cerita Nabi. Betul tak? Secara tak langsung, kita dapat cover lah kisah Bani Israel tu. Tetapi kalau kita betul-betul nak fokus Bani Israel saja, kisah Bani Israel ini, dia boleh letakkan di bawah tema kisah-kisah bukan para Nabi. Nampak? Tetapi kisah bukan para Nabi ni, bukan hanya ada pada watak Bani Israel saja. Yang bukan Bani Israel pun, dia terletak di bawah tajuk kisah-kisah bukan para Nabi. Okey, dapat 2 pembahagian. Okey. Kisah-kisah yang bukan para Nabi ni, sama ada dia Bani Israel ke, dia bukan Bani Israel ke, ini pecahan dia. Okey, kenapa saya bulatkan warna merah? Sekejap lagi saya akan terangkan. Kita lalui dulu. Kisah-kisah yang bukan para Nabi, tetapi dia merangkumi Bani Israel, dia merangkumi bukan Bani Israel. Okey, contoh ada 5 kisah dekat sini. Yang pertama kita jumpa kan, 5 kisah pertama. Kisah lembu memang kisah Nabi Musa tu ada diselitkan
disebutkan. Tapi kalau kita nak fokus kisah lembu Bani Israel, dia kisah Bani Israel saja. Pada ayat 67 hingga 74 surah Al-Baqarah. Kisah yang kedua, kisah Harut Marut. Kisah malaikat ni. Pernah belajar tak? InsyaAllah nanti kita akan belajar. Kisah Harut Marut. Dia bukan kisah para Nabi. Tapi Harut Marut pula, dia ada kaitan dengan Bani Israel jugalah. Okey, tapi dia juga bukan Bani Israel. Dia campur. Kemudian kisah Talut. Kisah Talut. Talut tu yang lawan dengan Jalut. Yang kisah daripada kisah Talut ni, munculnya watak Nabi Daud. Siapa kuasai kisah Talut, dia akan tahu macam mana permulaan kisah Nabi Daud alaihissalam. Okey, lepas tu ada kisah seorang lelaki yang mati, Allah matikan dia 100 tahun, lepas tu dihidup balik. Para ulama sejarah kata namanya Uzair. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Lepas tu ada kisah Bani Israel yang mereka tersesat di Tih di Saina. Ni kisah Bani Israel. Cuma dalam nota, saya minta tolong betulkan. Dalam nota tu saya tulis ayat 20 sampai 67. Sebenarnya ayat 20 sampai 26. Saya tertulis 67. Sebenarnya 27. Tapi kalau betul lagi, ayat 20 sampai 26 je. Yang tersesat selama 40 tahun tu kan. Okey, dapat kalimah maklumat ni. Kemudian, ada 5 lagi kisah yang bukan para Nabi. Kisah 2 anak Adam. 2 anak Adam bukan kisah para Nabi. Dia memanglah anak Nabi. Tapi 2 kisah anak Adam tu yang orang sebut namanya Qabil dan Habil tu, dia bukan kisah para Nabi. Dia fokus bukan kisah para Nabi. Walaupun dia anak Nabi. Seolah dia asingkan. Dia letak kisah bukan para Nabi. Lepas tu kisah nombor 7, ada kisah yang Bani Israel yang dia pergi tangkap ikan hari Sabtu. Nanti kita belajar. Memang dia tangkap ikan hari Sabtu. Bukan dia pasang jaring hari Jumaat. Nanti kita akan belajar. Nampak tak ayat-ayat dia? Saya dah nyatakan. Lepas tu kisah ke-8, kisah seorang lelaki yang Allah bagi dia ilmu tapi dia jual agama dia. Umpama anjing yang menjadi lidah dia. Kena belajar kisah ni. Kisah nombor 9, 7 penghuni gua. Ni kita al-maklum. Ni kita akan belajar pada setiap hari Sabtu. Kisah penghuni gua, dia bukan kisah para Nabi. Tapi dia kisah-kisah dalam Quran. Lepas tu kisah pemilik 2 kebun. Ni pun dalam Suratul Kahfi. Tapi pemilik 2 kebun ni, dia bukan kisah para Nabi. Tapi dia kisah benar dalam Quran. Tak habis lagi. Ada lagi. Sesolah masukkan lagi 5 lagi kisah. Kisah Khidir dengan Musa. Kisah Khidir dengan Musa memanglah ada kaitan dengan Musa. Tapi dia juga fokus pasal Khidir. Maknanya Khidir, kalau ikut sesolah, dia bukanlah Nabi. Tapi dia hamba yang salih. Kisah nombor 12, kisah Zulkarnain. Zulkarnain dia bukan Nabi. Okey, lepas tu kisah Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud Ma'jud memang dia bukan para Nabi. Tapi kisah benar. Okey. InsyaAllah dalam setiap hari Sabtu, Surah Kahfi saya akan cerita panjang lebar Ya'jud Ma'jud. Lepas tu ada kisah ibu Musa. Memang ada kaitan dengan Musa. Tapi fokus dia pasal ibu dia yang melahirkan Musa. Tapi ada kisah pasal Musa. Okey. Lepas tu ada cerita Qarun. Cerita Qarun. Qarun dia bukan Nabi. Tapi ada kaitan dia dalam cerita Nabi Musa. Okey, nampak tak perkaitan dia? Tak habis lagi. Banyak nak kena belajar ni. Ni kena buat kelas lain pula ni. Okey, lepas tu kisah nombor 16, kisah Luqman. Luqman bukan pada Nabi. Kisah kaum Sabak. Kaum Sabak yang Allah beri dia nikmat. Ada pokok kiri kanan. Lepas tu mereka dapat lokasi strategik tu. Lepas tu kisah penduduk sebuah kota. Ni dalam surah Yasin. Yang Ashabul Qaryah tu. Lepas tu kisah nombor 19, ada satu kisah keluarga Firaun. Yang ada seorang lelaki dia keluarga Firaun tu. Yang dialah yang nak menyelamatkan Nabi Musa, nak dibunuh tu. Dan yang ke-20, kisah Ashabul Ukhdud. Kisah penggali parit. Ni ada dalam suratul Buruj tapi banyak dekat hadis Nabi.
Okey, kenapa saya warnakan merah ni? Kenapa saya bulatkan merah-merah tu? Maksudnya adalah siapa yang belajar kisah Nabi Musa, dia istiqamah, dia ikut secara tak langsung, dia akan dapat belajar kisah bukan para nabi. Yang kisah-kisah bukan para nabi ni, dia akan dapat belajar kisah apa? Pertama, dia akan dapat cover belajar kisah lembu betina Bani Israel. Dia cover dah dalam tu. Package dah. Package yang ke-6 kan, 6 dalam 1. Dapat belajar kisah lembu betina Bani Israel, 5 dalam 1. Lepas tu kalau dia belajar kisah Nabi Musa, dia juga akan dapat belajar tentang kisah Bani Israel yang tersesat 40 tahun tu. Dia dapat cover juga tajuk tu. Dah berapa kisah dah dia cover? Dah masuk kisah lain pula. Dia package sekali. Lepas tu, kalau dia belajar kisah Nabi Musa juga, dia dapat belajar kisah Khidir. Ini kita cerita fasa yang ke-6 tadi kan. Cover dah kisah Khidir juga dapat belajar. Lepas tu, kalau dia belajar kisah Nabi Musa juga, dia akan dapat cover kisah emak dia, Ibu Musa. Dapat belajar jugalah sekali. Secara tak langsung, dia juga dapat belajar kisah Qarun. Saya bulat warna merah tu, dia cover je kisah Qarun. So dah berapa dalam 1 dah. Cek kira. Lepas tu, dia juga boleh belajar kisah keluarga Firaun. So dah berapa dah? Cuba kira. Kita kira balik semula balik semula. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. 6 kisah campur kisah apa? Kisah Harun 7. Kisah Firaun 8. Betul tak? Kisah Nabi Harun 9. Maksudnya campur kisah Musa, masya-Allah, kita boleh belajar lebih kurang dalam 9 kisah dalam 1. 10 kisah dalam 1 termasuk kisah Musa lah. Masya-Allah. Sebab tu belajar kisah Musa ni. Allah, tuan-tuan akan dapat belajar kisah-kisah lain secara tidak langsung. Selama ni mungkin kita ingat Musa je. Tapi masuk watak emak dia dan kisah dia jumpa Khidir. Jelas. Okey. Dapat maklumat ini? Okey, ada soalan nak tanya. Perlu tak belajar kisah Musa? Banyak tak maklumat yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita? Kita belajar ni Quran ya. Quran saja. Secara tak langsung kita boleh faham Al-Quran. Tapi bentuk apa? Merujuk kepada kisah-kisah Nabi Musa. Sebab tu saya jumpa maklumat ni dah lama dah sebenarnya. Saya tunggu Allah berikan saya ruang untuk saya nak kongsi maklumat tentang Nabi Musa ni. Jadi saya rasa saya tak perlu simpan maklumat tu dah. Okey, jadi saya kena sampaikan. Jadi kami di Akademi Tadabbur Malaysia ni akan ada lagi modul-modul akan datang. Tuan-tuan tunggu. Jadi kalau boleh jangan tak ikut juga kelas hari Israiliyat tu. Kelas hari Selasa dengan kelas hari Sabtu. Sebab kisah-kisah Nabi ni banyak sangat Israiliyat. Jadi tampung dengan maklumat belajar tentang Israel. Baik, ada soalan sebelum kita tamatkan. Ada pertanyaan tak nak tanya? Ada pertanyaan apa nak tanya? Ada soalan yang nak ditanya berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan pada malam ni? Ada? Ada yang tanya. Ustaz, fasa yang ke-5 surah Al-Ma'idah ayat yang ke-berapa? Ayat yang ke-berapa surah Al-Ma'idah? Ini fasa ke-5 mana ni sekejap? Yang ini ke? Fasa ke-5 yang mana ni? Fasa yang ke-5 yang mana ni sebenarnya? Saya tak tahu fasa ke-5 yang mana. Tadi amendment ya? Amendment tadi bukan fasa yang bukan suratul Maidah. Dia suratul Baqarah. Okey. Dapat tuan-tuan pada malam ni cukup tak maklumat yang diperlukan? Kalau ikut objektif yang saya sasarkan dah capai tu. Untuk kita tahu himpunan surah, kita tahu kronologi secara umum ya. Nanti ikuti lagi. Kerana kita akan buat lagi kronologi yang lebih lengkap. Yang tadi kronologi yang besar.
Jadi sekurang-kurang kita tahu, oh kisah Musa ni dia ada 5 fasa, kisah Musa ni ada 6 fasa. Tapi setiap fasa tu nanti saya akan buatkan lagi dia punya flow chart dia. Nanti akan keluar satu carta alih yang sangat panjang kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tapi ikuti setiap perbincangan yang kita akan sama-sama lalui. Mohon Allah lapangkan kita, Allah beri kita hidayatul taufik. Tanpa rahmat dari Allah, kita akan dapat belajar. Okey, sebab waktu kita agak terbatas. Jadi saya minta kelas yang akan datang, Isnin akan datang, kita akan bincang maklumat ni. Kita akan bincang maklumat untuk fasa nombor 1. Okey, jadi cara kita belajar macam ni. Cara kita belajar untuk peringkat pertama ni, kita akan belajar fasa ni, kita belajar tentang cerita ringkas dulu. Fasa 1 cerita ringkas apa, kita belajar, dah habis pasal Musa Firaun tu, kita patah balik, baru kita detailkan. Kenapa surah ayat ni berada pada surah ini, kenapa temanya sekian-sekian, kenapa ayat ni panjang dan ayat ni pendek. InsyaAllah. Tapi walau bagaimanapun nanti saya susun modul ni dengan lebih sistematik. Okey, nanti minggu depan, saya minta tuan-tuan dan puan tolong baca dulu surah Taha ayat 37 sampai 40 dan juga suratul Qasas ayat 1 sampai 28. Baca terlebih dahulu kerana kita nak kupas pada minggu depan bermula cerita Nabi Allah Musa dia dilahirkan. Kita nak buat, kita nak ulas bagaimana Nabi Allah Musa ni dia dilahirkan. Bagaimana Allah Ta'ala cerita kelahiran Nabi Musa dalam surah Taha, dia menjadi cerita yang pendek. Bagaimana cerita dia agak panjang dalam suratul Al-Qasas. Jadi kena baca terlebih dahulu ayat-ayat yang telah pun kita nyatakan untuk fasa yang pertama. Tapi fasa pertama ni pun dia perlukan dalam 2 siri juga ni. Dia perlukan dalam dua siri. Untuk kita habiskan fasa 1, kita nak cerita, dapatkan maklumat dulu fasa 1 ni, maklumat panjang dia apa. Sebab kita cerita tentang dia lahir, dia matang, lepas tu dia kahwin. Tapi pada minggu depan tu kita nak panjangkan lagi maklumat untuk fasa yang pertama. Baik, ada pertanyaan? Ada apa nak tanya tak? Okey, jadi yang tanya Ustaz, jadi hari Isnin ni kita belajar 1. Ya, nak tanya apa? Boleh. Tak, bila kita belajar sejarah kisah-kisah Nabi ni, saya cuma nak tanyalah, ada tak Ustaz terangkan ataupun kita nak relate dengan sejarah moden yang kita belajar di sekolah lah. Maksudnya pada zaman logam ke, ataupun kita tahu dia berlaku pada zaman purba tua kan, zaman Fir'aun tu. So dia ada relate tak dengan arkeologi yang jumpa dengan kisah-kisah Nabi ni? Sebab kita seolah-olah sekarang terpisah. Yang kita belajar kat sejarah macam lain, yang kita belajar dah tua-tua ni belajar dekat Quran, banyak rupanya kisah, tapi di sejarah tu macam seolah-olah terpisah, sedangkan dia ada kaitan. Wallahu ta'ala alam maklumat arkeologi tu, sebab saya punya bidang minor saya memang bidang minor saya, degree dulu History and Civilization, UAE kan, sejarah dan ketamadunan. Cuma tak belajarlah arkeologi tu, yang tu saya Allah ta'ala. Tapi tak apa, kalau siapa-siapa ada maklumat, dia tolong kongsikan, nanti kita boleh kongsi kepada rakan-rakan kita tentang arkeologi dia apa semua tu, insyaAllah nanti boleh kongsikan. Sebab kitab Musa ni dia lama sangat. Jadi nak pastikan penemuan-penemuan arkeologi, contohnya macam orang jumpa kapal Nabi Nuh kan. Orang kata jumpa dekat Bukit Judi, orang boleh nampak. Itu pun kita tak dapat nak pastikan sebab dia terlalu lama. Ada kisah, ada Nabi-Nabi yang Allah kekalkan maklumat dia, kekalkan tempat dia tu. Macam kisah kaum Lut, tempat dia masih kekal dibinasakan. Kaum Ad, dikekalkan. Ada yang Allah tidak kekalkan tempatnya. Tapi insyaAllah nanti kalau ada maklumat, kita akan kongsikan. Tapi untuk minggu depan memang kita akan fokus fasa 1. Hari Isnin ya. Jadi minta semua tolong bacakan terlebih awal ayat 37 sampai 40, termasuklah ayat 1 sampai 13. Terlebih dahulu. Kita nak belajar kerana Nabi Musa dulu. Lepas tu baru kita masuk pada hari mungkin pada hari Khamis kita akan masuk ayat 14 sampai 28. Untuk fasa yang pertama terlebih dahulu. Okey. Kita tak belajar ikut susunan surahnya.
Kita nak kita ikut dulu kaedah kronologi. Tapi kita nak ambil juga munasabah ayat dan sebagainya. Wallahu ta'alam. Kalau ada cadangan, sangat dialu-alukan ya. Ada salah silap, kekurangan, tolong bagi teguran pada saya. Sebab ayatnya terlalu banyak, mungkin saya tersalah sebut, tersalah cakap, tersalah tulis, tolong. Saya sangat alu-alukan. Saya sangat perlukan pihak yang kedua, pihak ketiga membetulkan saya. Okey, soalan dah tak ada. Okey, kalau ada pertanyaan di FB, tolong tinggalkan komen anda. Okey, tolong sebarkan kepada rakan-rakan kita yang lain. InsyaAllah. Jadi kalau boleh, tuan-tuan dan puan, jenguk-jenguk jugalah ya di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Kalau boleh like lah, saya tak paksa pun. Tapi tak perlulah subscribe. Tak perlu. Bolehlah nak like ke nak follow. Tapi semua rakaman kuliah ada di sana. Jadi kalau ada pertanyaan ke apa, boleh letak dekat komen-komen tu. InsyaAllah nanti saya akan jawab. Saya akan jawab insyaAllah. Okay, kita berhenti di sini. Semoga Allah beri kita keberkatan, manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Selamat beristirahat semua. Sama-sama. Terima kasih.